Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana dah tekan subscribe dan lonceng terhadap channel ni. Pada yang belum, menyebutlah menekan subscribe dan lonceng. Pada entry kali ini, berkaitan dengan berkenaan dengan gaji minimum. 1 Mei gaji minimum telah diumumkan menjadi RM1,500. Sebenarnya RM1,500 itu aku umpama indah khabar dari rupa saja. Okey, jadi sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe dan lonceng. Let's go. Okey, baik. Pada entry kali ni ada pro dan kontranya di antara pekerja dan majikan dalam hal gaji minimum ini. Bagi pekerja ada pro and kontranya, dan bagi majikan pun sama, ada pro dan kontranya juga. Jadi pertama sekali kita pergi kepada pro dan kontra pekerja. Pekerja. Bila diberi kenaikan gaji tu jadi minimum tu RM1,500, sudah tentulah ia akan menambahkan pendapatan secara langsung. Ini bukan tak langsung, secara langsung. Bila gaji minimum tu daripada RM1,200 jadi RM1,500, memang akan ada tambahan pendapatan. Memang perkara ini perkara yang baiklah untuk RM1,500 tu sebenarnya dikirakan sebagai sikit buat masa sekarang ni. Okey, dan kebaikan gaji minimum dilaksanakan jadi menjadi RM1,500 ni ialah apabila gaji seseorang pekerja itu naik, maka secara tak langsung caruman bulanan KWSP mereka juga turut naik. Jadi bukan sahaja pendapatan naik, tabungan simpanan pun akan naik juga, hasil daripada pemotongan gaji. Okey, dan terpulanglah kepada pekerja nak ambil 9% ataupun 11% sebagai pemotongan bulanan daripada gaji korang. Okey, itu ialah pro, kebaikan bagi pekerja. Tapi di sebalik kebaikan itu ada keburukannya juga. Keburukannya tentang gaji jadi RM1,500 ni, ada keburukannya juga terhadap pekerja. Okey, tak lain tak bukan, ada setengah tempat kerja lebih masa ataupun kita panggil overtime. Overtime berkurang. Maksudnya tidak lagi diberi overtime yang sepatutnya mereka biasa boleh buat, mereka tak boleh buat. Bukan semua tempat, setengah. Terutama dalam sektor perkilangan lah. Overtime macam ni. Overtime dipotong, dan waktu bekerja juga dipanjangkan macam biasa, malah lebih panjang lagi. Kalau dulu shift jadi 8 jam, sekarang dah jadi shift 12 jam tanpa OT. Sebaliknya diganti sebagai cuti rehat. Kerja lebih masa tu diganti dengan cuti rehat, bukan dengan bayaran overtime lagi. Okey, ada setengah yang buat macam tu. Dan bagi setengah pekerja pula ada yang allowance dipotong. Apabila gaji naik, allowance pula kena potong. Kalau contohlah, kalau dulu ada allowance pengangkutan katakan RM80 ataupun RM100, dah potong jadi RM50 pula. Pemotongan allowance, macam-macam allowance lah. Setengah-setengah company, setengah-setengah sektor ni menyediakan banyak allowance. Dan gaji minimum ini secara tak langsung membunuh allowance tersebut. Kereta kacau lain pula. Okey. Dan oleh kerana kenaikan gaji ni, ada sesetengah segelintir company-company yang kecil ni, mereka menamatkan perkhidmatan sesetengah pekerja mereka. Kerana majikan tidak dapat menampung kos akibat daripada kenaikan gaji ni. Kenaikan gaji ni sebenarnya bagi sebuah syarikat untuk membayar gaji pada pekerja ni, salah satu daripada kos terbesar mereka membayar gaji. Semakin banyak pekerja mereka, semakin tinggilah kos untuk bayar gaji. Tapi kena fahamlah, bila kita mengambil pekerja tersebut menjalankan kerja kita, perniagaan kita sendiri, maka kenapa perlu nak buang? Tapi malangnya ada juga yang buat demikian. Okey, sekarang kita pergi pula kepada ruang majikan pula, pro dan kontra dia. Okey, bagi kenaikan tambahan gaji minimum menjadi RM1,500 ini minta maaf cakap, aku tak nampak pun sebarang pro hanya pada majikan. Tak ada. Kalau korang ada, korang share kat bawah. Apakah kebaikan kepada majikan? Tak ada. Melainkan majikan yang benar-benar menjaga pekerjanya dan mahukan prestasi syarikat mereka lebih padu, lebih mampan, lebih berdaya saing, nak memperluaskan cawangan lagi. Yes, ada pro dia dekat situ bagi majikan. Bayar gaji lebih dan harapkan pekerja memberi komitmen yang lagi baik. Tang itu mungkin ada, tapi selain daripada tu aku tak nampak lagi apakah pro dia kepada majikan. Dan boleh aku cakap taklah semua, ramai juga majikan yang tidak bersetuju dengan gaji dinaikkan ni. Malah ada yang buat dek saja, ada yang tidak melaksanakannya. Kerana apa? Kerana penguatkuasaan gaji minimum itu tidak dilaksanakan. Cuma bagi tahu minta gaji dinaikkan, tapi
Inilah masanya NTUC ke Kesatuan Sekerja ke apa benda yang dulu duk menentang KPSP ni bangun membantu pekerja konon-konon nak hari persaraan apa, inilah masanya kan. Tapi malangnya senyap lagi, tak ada apa yang mereka suarakan. Tapi tang kontra dia tang kontra dia tak boleh buat bincang bagi majikan, keburukan bagi majikan akibat daripada kenaikan gaji minimum menjadi RM1,500 ni. Apakah dia ataupun berlawanan dengan pro tadi, pro and kontra ni, kelebihan dan keburukan, kebaikan dan keburukan ni. Okey, keburukannya pula yang bagi majikannya, aku dapat kelaskan 3 je lah, tak banyak Okey, antaranya kos bertambah dan akan membebankan lagi syarikat kecil. Ya, bagi syarikat kecil, maksud aku bukanlah seperti Kencana Holding ke benda semua tu kan, dalam filem kan. Memang akan terasa beban apabila perlu membayar gaji yang ada penambahan. Tambah pula mereka mempunyai pekerja yang ramai tapi berstatus syarikat kecil. Memang akan membebankan syarikat. Okey. Dan mungkin ada syarikat yang terpaksa gulung tikar kerana kos gaji bulanan dan caruman EPF yang akan jadi tinggi. Tak mustahil. Ada syarikat yang parah-parah hidung nak lemah dah. Tiba-tiba pelaksanaan gaji minimum menjadi 1,500 ni akan membuat lebihan perbelanjaan mengurus mereka dah lah kena bayar gaji lebih, caruman kepada pekerja pun kena bayar lebih. Jadi sedikit sebanyak akan menggoyangkan syarikat-syarikat kecil Okey, bagi syarikat kecil mereka terpaksa menaikkan harga barang. Itu kita perlu hadap dan hadam Okey, syarikat kecil yang perlu menaikkan harga barang ni ialah seperti syarikat-syarikat peruncitan sektor peruncitan. Apabila mereka terpaksa menanggung kos selain daripada kos-kos lain yang mereka perlu tanggung banyak, kos gaji juga main peranan. Apabila kos gaji main peranan, selain daripada kos penghantaran lah, kos penyimpanan lah dan macam-macam jenis kos lagi naik, maka harga barang melambung naik. Itulah yang berlaku sekarang ni. Kita boleh nampak jelas harga barang naik. Kenapa? Mereka terpaksa bayar gaji yang lebih terhadap pekerja dan mereka tak sepatutnya menaikkan harga barang kerana perkara ini. Okey, bagi syarikat kecil, mereka terpaksa menaikkan harga barang ni. Tak semua aku tak cakap semua, tapi setengah bagi pasaraya besar pun aku tengok dah ada mula kenaikan pun, dah mula nampak seperti aku tak nak sebut lah yang dah tukar nama tu kan. Dan selain daripada tu pasaraya lain pun turut sama naik harganya. Nampak perubahannya pada sen-sen tu. Kalau dulu contoh barang harga RM2 10 sen, sekarang jadi RM2 70 sen. Ada beza 60 sen naik. Kita tak sedar. Cuba perhati betul-betul. Okey, itu ni dia. Kenaikan gaji minimum 1.2 menjadi 1.5 bukanlah yang indah sangat. Tak indah pun bagi pekerja kerana masih ramai lagi yang belum dapat gaji 1.5. Masih ramai yang masih kekal dengan 1.2. Dan yang dah naik jadi 1.5 tu, kalau korang masih diberikan faedah yang sama seperti sebelum ni, alhamdulillah, syukurlah. Bagi yang mengalami pengurangan overtime dah diganti, bukan lagi wang tapi sebagai cuti rehat lah dan sebagainya aku sebut tadi tu, maka korang kena bersabarlah. Itulah adanya harga yang kita perlu bayar untuk hidup di Malaysia. Jadi entahlah, aku tak nampak pun kenaikan gaji minimum menjadi 1,500 ini sebagai satu benda yang indah sangat. Tapi indah kabar dari rupa je sebenarnya. Sebenarnya gaji minimum tak boleh 1,5. Sedangkan warga asing yang bekerja di Malaysia pun boleh mendapat sampai 2,5 hingga 3,000 sebulan. Jadi adakah kita sebagai rakyat, warga negara, rakyat tempatan bersandarkan kepada RM1,500? Kita nak renungkan. See you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bertambahlah. Bye.